sempat cover tu, sempat lagi cover untuk hari ni ya. Okey, boleh ambil gambar. Tajuk-tajuk tingkatan 4 yang awak belum belajar lagi. Yang awak belum sempat belajar. Okey, jangan panik kalau tak belajar lagi tak apa, jangan panik, tapi sempat lagi. Saya akan cuba habiskan kelas ni awal dan awak sempat lagi untuk cover tajuk-tajuk yang lagi tanda sampai cepat-cepat. Okey. Seterusnya. Tingkatan 5 yang baru awak belajar ni. Ada berapa? 2 soalan daripada asal nombor. Asal nombor, tahu macam mana nak tekan button asal nombor tu dalam kalkulator? Boleh kan? Okey, graf fungsi ada 1 soalan, matriks 2 soalan, ubahan 3 soalan, bearing 2 soalan dan soalan bumi ada 1 soalan. So jumlah untuk kertas 1 ada 40 soalan. Okey, berapa masa kertas 1? Asri, mana Asri? Asri, berapa masa kertas 1 Asri? Halo. Apa itu? Berapakah masa yang diberi untuk kertas 1? 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit. 1 jam 15 minit sebanyak 40 soalan. Sebanyak 40 soalan. Jadi satu soalan awak tak boleh ambil lebih daripada 2 minit. Ni pun cikgu dah cakap berulang kali kan. Tak boleh ambil masa lebih daripada 2 minit. So awak besok dapat saja kertas 1, awak pergi dulu soalan yang mudah. Soalan yang awak tengok je dapat jawapan, tekan kalkulator dapat jawapan. First round yang pertama, nombor 1 hingga nombor 40. Yang tak dapat awak tinggalkan dulu, bulat-bulatkan. And then awak terus transfer jawapan dalam OMR. Jangan tinggal jawapan dalam kertas soalan. Takut awak tak sempat. Selalu tak sempat kan untuk kertas 1 kan? Betul tak? Okay, so dapat saja soalan, buat dulu first round yang pertama, yang senang. Yang senang, buat dulu sampai nombor 40. Sebab nombor 40 tu mudah. Nombor 35, 36, 37, 38, 39, 40 tu mudah. Kalau awak tak sempat buat, awak tembak, kebarangkalian awak akan salah. Okay? Faham tak? Kemudian first round yang pertama. And then second round awak pergi pada soalan yang tadi awak tinggalkan lah. Tengok soalan yang mudah-mudah sikit tu awak. Ada. Nak cari X, daripada nilai X cari Y, and then X tambah Y tambah Z. Yang soalan-soalan macam tu awak boleh buat untuk second round. Dan yang third round tu yang soalan yang betul-betul awak tak confident, awak boleh tinggal, boleh buat last kali. Kalau tak sempat pun tak apa. Kalau awak tak sempat jawab, at least soalan tu memang soalan yang susah. Kalau awak salah pun soalan yang susah. Jangan salah pada soalan yang senang. Okey, boleh? Boleh ikut tak? Boleh follow cikgu? Boleh dengar? Jelas? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, untuk kelas cikgu dah bagi tahu bagaimana nak guna kalkulator kan? Untuk dapat jawapan kan? Ada kelas lain ke dalam sini? Ada kelas lain ke dalam ni? Aisyah Izzati. Siapa? Ini Ashno. Okey. Atira, Hidayah, Wulan. Okey. Okey, seterusnya. Itu kertas 1 kan? Ada 40 soalan. Okey, ini besok ni rupa untuk kertas 2. Awak nampak je ni, awak tahu ini adalah kertas 2. Kertas 2 sesi petang Sesi petang. Pukul berapa? Bukan petang. Pukul berapa mula kertas 2? 10 kan? 10 hingga 12.30 kan kertas 2. Inilah rupa dia. So awak tengok soalan A ni wajib jawab dan soalan B ni pilih 4 daripada 5. Okay, so ini tajuk-tajuk untuk kertas 2. Bahagian A ni saya harap awak dah cukup bersedia dah. Soalan adalah soalan daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Dan bahagian B adalah tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, pesan saya, kertas 2, awak jawab dulu bahagian B. Biar lawan sebelah awak buat nombor 1, nombor 2, 3, biar dia. Awak jawab dulu bahagian B. Bahagian B, soalan nombor 12 apa? Graf fungsi kan? Awak jawab dulu graf fungsi. Jawab dulu graf fungsi sampai habis nombor 12. Dan nombor 13 penjelmaan. Nombor 14 statistik. Nombor 15 pelan dongakkan. Buat dulu tu. Biar masa awak habis kat bahagian B tu sebab markah dia besar. Dan memang kita tamak, kita nak markah yang banyak. So awak tahu awak boleh buat, tapi kalau awak tak cukup masa, awak tak sempat buat, awak akan menyesal seumur hidup. Betul tak? Okey, dah habis buat bahagian B, baru pergi pada bahagian A. Okey, sebab bahagian A ni, apa? Soalan kebat banyak. Jadi awak perlukan banyak masa untuk berfikir. Okey, banyak soalan kebat. Okey, jadi awak pergi bahagian B dulu, buat kerja. Bahagian B banyak kerja nak kena. So, awak buat dulu bahagian B, baru pergi bahagian A. Jelas ya?
Boleh faham? Ingat pesan cikgu? Okey. Kertas 1, awak kena skor. Sekurang-kurangnya mesti dapat markah 20 ke atas. Awak boleh nampak tak skrin saya ni? Kecil ke besar? Kecil ke besar? Okey, kalau cikgu besarkan macam ni. Besar. Besar dah nampak. Okey, kertas 1 awak kena skor sebaik mungkin dapatkan 20 markah ke atas. Kertas 1 pastikan 15 soalan ke atas. Okey, sentiasa betul lah. Okey, sediakan kalkulator. Mesti bawa, ini nyawa awak ni. Mesti bawa. And then pembaris panjang 5SD dah ada pembaris, bawa jangan tinggal Okey, yang tak ada pembaris panjang ada dekat saya, ada lagi kat siapa pembaris untuk graf tu. Siapa nak pinjam boleh dengan saya esok Okey, kemudian pensel dan pen mesti ada. Jangan tidur. Siapa nak tidur tak payah, tak biasalah balik rumah terus. Nak tidur kat rumah Jangan tidur Okey, seterusnya kertas 2 pula. Jangan tinggal soalan tanpa jawapan. Jangan tinggal soalan tanpa jawapan. Kemudian tu, kalau walaupun tanpa jawapan, janganlah salin balik soalan. Cikgu tanya awak soalan, awak tanya balik cikgu soalan. Siapa nak jawab? Okey? Kemudian, tidak jawab macam orang tak pandai. Soalan kuadratik tapi jawab macam soalan kebaran kalian. Okey? So, awak kena pastikan lah. Dan jawab bahagian B dahulu Tadi cikgu dah kata, jawab bahagian B dulu, baru jawab bahagian A. So, bahagian B adalah 15, graf fungsi, statistik, pencermaan, pelan dongakan dan bumi. Kalau ada pilih soalan bumi. Okey. Ada apa nak tanya setakat ni? Jelas? Ada, jelas. Okey, dan bahagian A biasanya soalan kebat dan banyak masa nak kena fikir Okey, so ada calculator Casio, apa-apa jenama pun boleh asalkan nak boleh tekan base dengan equation. Ada pensel, ada pen, pemadam dan pembaris. Untuk lulus saja, cukup makan saja. Dapat 25 per 40. E boleh lah E Kalau nak lulus selamat dapatkan 42 per 140. Kredit lah. Dan paling selamat 63. Tapi kalau nak selamat lagi 77, dapat A minus. Dan yang paling best ni 91 lah. 91, 90 ke atas tu awak akan dapat A plus. Kalau dapat A plus, kalau awak dapat A plus, awak boleh pergi mana, senang lah awak nak masuk college mana-mana pun Okey, tak perlu mahir semua topik tapi pilih beberapa topik dan mahirkan untuk dapat markah penuh topik itu masa dalam SPM. Jadi awak sempat kalau nak belajar sekarang ni, awak nak belajar kebaran kalian. Tajuk, contoh kata awak nak belajar kebaran kalian. Okey, awak belajar kebaran kalian, kertas 1 ada, kertas 2 pun ada. Kertas 1 ada berapa soalan kebaran kalian tadi? Ada 2 2 soalan kebaran kalian. Okey, kertas 2 ada 6 markah. So belajar tajuk kebaran kalian daripada awal sampai habis, awak boleh buat untuk SPM. Okey, macam tu juga garis lurus. Kertas 1 ada, kertas 2 pun ada. So belajar garis lurus ni, kertas 1 boleh jawab, kertas 2 pun boleh jawab. Dan untuk belajar MAT pun boleh jawab. Okey. So kena pandailah pilih tajuk. Tadi cikgu dah bagi tahu kertas 1 kat mana, kertas 2 kat mana tajuk yang akan keluar. Sempat ambil gambar kan? Sempat kan ambil gambar? Okey, seterusnya. Okey, cikgu ada bagi ni kan? Cikgu ada bagi latihan ni. Dah jawab ke belum? Okey, kita bincang sama-sama jawapannya. Boleh tak? Okey tak kalau kita bincang sama-sama ni? Dah jawab ke belum? Dah buat ke belum? Dah siap ke belum? Ke nak tunggu lepas SPM baru nak buat ni? Kasar Kasar lah, besok dah siap. Dah jawab kan? Okey. Okey, kalau dah jawab, okey kita tengok soalan nombor 1. Okey, soalan nombor 1. Ingat lagi tak nak buat ni? Soalan set. Kalau besok keluar soalan set ni, awak kena tahulah macam mana nak buat. Okey, soalan nombor 1. Dia kata pada rajah ruang jawapan lorekkan B prime. B prime ni mana apa? Selain B. Ini B. B ada dalam kotak ni. So selain B kat sini. Awak lorek kan? Oh jangan masuk ni. Kalau masuk awak akan dapat markah awak. Tak dapat kosong markah. Okey. Jangan masuk, awak kena lorekkan kawasan yang di luar saja. Selain dari B. Berapa markah kat sini? Berapa markah? 1. Apa saja? 1 markah. Okey, yang kedua? Yang kedua dia nak apa? Okey, yang kedua ni, B ni biasanya awak akan dapat kat sini berapa markah? 2 markah. 2 markah tau. So awak labelkan lah. Yang tak tahu buat awak labelkan. Ini kawasan A ni 1,
Kawasan persilangan ni 2. Kenapa tu? Bunyi apa tu? 3. Kalau tu mic Wan, gaduh Wan ni. Ashwat ke? Apa Ashwat? Okey, A persilangan B. Okey, dia tanya A persilangan B and then kesatuan C. A persilangan B adalah apa nombor yang di-share? A dengan B. 2 kan? And then kesatuan C, apakah nombor ada dekat C ni? Apa nombor dia? 4. Ini kesatuan. Kesatuan maknanya dia bergabung lah. 2. So awak lorekkan 2 dengan 4. Semua lorek ni awak kena lorek penuh. Awak kena lorek penuh kawasan ni. Okay, awak jangan lorek macam ni kan, and then awak lorek lagi macam ni. Tapi awak lorek dekat sini saja tak boleh. Sini awak tak lorek. So maknanya jawapan awak yang terakhir cikgu kira yang ni. Jangan buat macam ni. Lorekkan tu jawapan akhir mesti sama. Okay, so berapa? Berapa markah ni? Betul tak jawapan awak? So awak lorek macam ni tadi. Penuh lorek penuh. Kat sini lagi 2. So jumlah untuk soalan ni 3 markah. Jelas tak? Berapa orang dapat 3 markah? Dapat tak 3 markah? Buat ke tak buat ni? Buat tak buat? Buat. Betul lah, dapat 3 markah. Dapat. Okey, Lah, Snow. bagus. OP lah Snow. Okey. Tak percaya. Okey Asno, cuba tunjuk jawapan awak Asno. Cuba tunjuk jawapan awak. Ni, dekat pizza ni boleh kan? Boleh Asno. Baik dah Snow. Tengok tu Asno. OP lah Snow. Kau Asli buat tak? Kala kau. Boleh, awak nak guna kala-kala bawa. Tak buat. Okey, seterusnya. Bahagian B. Okey, bahagian B. Dia nak buat tak ni? Asri buat tak? Bahagian B, namakan sudut antara sata PSK. Bulat ke? Tik dulu ni. P S K dengan tapak PQ. Okey, yang sata tadi awak bulatkan, yang tapak awak tandakan right. P Q R S. Okey, kemudian kita susun mesti yang bulat, yang tik dengan bulat dengan yang tik saja. Yang bulat aja ada berapa ni? Ada apa? Sudut dia apa? Asri. Yang bulat saja. Apa sudut dia? K. Yang bulat dengan tik tapi dekat dengan tapak. Yang bulat dengan tik tapi dekat dengan tapak. Apa dia? T ke S? P. P. Duduk dekat. Okey, kemudian K. Sorry, yang satu lagi ni yang tik saja. Berapa? Tik saja. Q. Okay, awak buat yang ini saja kan? Awak dah dapat markah. Markah berapa kat sini? Markah ada berapa ni? 2. Okay, markah dia 1. 1 markah untuk yang ni. Okey, kemudian awak keluarkan kan? Keluarkan jawapan mesti tulis dekat ruangan jawapan lah K, P, Q. Buat macam ni saja. Dah dapat 1 markah. Kemudian hitungkan sudut dia. Awak keluarkan gambar segitiga tu. Awak keluarkan segitiga itu. Okey, kat sini sudut berapa? Ni Q, K, P. Keluarkan segitiga itu. So sini panjang dia berapa? Ke sini berapa panjang dia ni? Semua dah diberi kan? Okey, berapa dapat Saya kena tengok balik soalan kat tadi. Okey. Berapa dapat ni yang buat ni? Yang buat KPQ, okey 3/12. 3/12. Dapat tak? Dapat. Tangent, okey kena tulis macam ni tau. Tangent, okey ini theta lah. Sama dengan 3/12. So sudut theta inverse. Nak cari sudut mesti inverse 3/12 macam ni. Dapat dah sudut dia? Berapa sudut dia? Okey, nanti cikgu akan share skema. Okey, berapa sudut dia? Awak dah tekan kalkulator 14 darjah 4 minit. Okey, so sudut dia awak akan dapat 14 darjah kat sini. 14 darjah. Berapa minit tadi? 14 darjah berapa minit tadi? Dah lupa dah. 14.04. 14.04 darjah. 14.04 darjah. Dia akan jawapan macam tu pun tak apa. Tak payah tulis dalam minit dengan betul ke salah? Betul ke salah? Okey kalau boleh buat. Okey. So markah dia dekat sini baru nombor 2 ni.
Tadi 1 markah, dekat sini berapa markah? Dekat sini 2 markah. Okey, sini awak dapat 2 markah. Okey, so jawapan dia kat sini awak dapat 3 3 markah. Soalan ni memang akan keluar. Don't worry, dia akan keluar. Kalau tak keluar, siapa yang kena keluar? Siapa kena keluar? Awak lah keluar. Okey? Aswad. Aswad keluar. Okey. Seterusnya, soalan nombor 3, soalan apa ni? Asri baca, Asri. Asri baca. Sekejap ego. Nampak kan? Darjah 3 menunjukkan sebuah segi 4 sama dan sebuah segi 4 tepat. Diberi bahawa jumlah luas segi 4 sama dan segi 4 tepat ialah 64. Cari nilai X. Okey, dia kata kat sini apa? Jumlah luas segi 4 sama dan segi 4 tepat. Okey, luas untuk segi 4 sama apa? Ni kena tanya budak darjah 6 ni. Segi 4 sama luas dia apa? Panjang darab lebar. Jadi lebar. X darab dengan X. Segi 4 tepat pun sama. Panjang 2X darab lebar dia X tambah 2. Okey. So, macam mana kita nak cari? Dia kata ni jumlah. Jumlah ni kita mesti tambah. Okey, jelas tak? So, awak tambahkan kat sini. X darab X berapa? X kuasa 2 X darab X. Tambah. Okey, ni berapa ni? 2X darab dengan X tambah 2 mesti sama dengan berapa? 64. 64. Okey, ini adalah kuadratik kan? So, X kuasa 2 tambah 2X kuasa 2 tambah 4X tolak 64 sama dengan kosong. Saya jadikan kosong sebelah tadi. So, berapa ni? Apa ni? Siapa punya mic tu bising tu? 3X kuasa 2 tambah 4. Dah jangan gaduh. Tambah 4X tolak 64 sama dengan kosong. So nak buat apa ni? Kita kena faktorkan. Tekanlah kalkulator. X sama dengan berapa? Saya tekan kalkulator saya jap. Mana kalkulator saya? Okey. Mana tadi? Kan? So awak tekan kalkulator. Macam mana nak tekan ni? Saya ulang lagi sekali macam mana nak tekan kalkulator ni. Padam. Saya ulang lagi sekali macam mana nak tekan kalkulator ni. Macam mana? Macam mana? X 3 mod. Siapa yang tak tahu ni? Mod 1, 2, 3. Equation 1. And then ni apa? Guna degree kan? Degree 2. A dia berapa? 3. Sama dengan. B dia 4. Sama dengan. C dia negatif 64. Sama dengan. So awak akan dapat X1 sama dengan 4. X1 sama dengan 4. Janganlah tulis X1 malu. Tulislah X saja. Jangan bagi komersial lah, kita guna kalkulator. X sama dengan 4 dan satu lagi apa? Negatif 5.3 ni kita tukar kepada, boleh tak tukar kepada ekvisi? Negatif 16/3. Dekat sini. Negatif 16/3. Mesti biar jawapan dalam pecahan Jangan buat perpuluhan tu. Okey, so kat sini X tolak 4 kan? Sini berapa kelas? Kalau X tambah 4, X sama 4 kan? Jadi akan jadi apa? X tolak 4. Tolak 4. Bila positif. Yang sini pula apa? 3 X tambah 16. 3X tambah 16. Okey. So awak tengok, perhatikan balik markah dia dekat mana. Markah dekat mana? Satu markah yang pertama tu dia akan bagi kat sini. Bila awak dah darab dengan betul, baru dapat satu markah kat sini. Kemudian awak faktorkan, mesti ada faktorkan satu markah. Dan jawapan dia nak cari nilai X kan? Adakah nilai X negatif? Negatif ke positif? Mana satu jawapan dia? Positif. So jawapan dia mana? X adalah hashtagkan X jawapan sama betul. dengan 4. Hashtagkan jawapan yang betul. Jangan bagi pemeriksa tu pilih mana jawapan awak. So bila awak dapat macam ni, okey, awak dapat 2 markah. So jumlah markah kat sini ada 4. Boleh ingat tak step cikgu ni? Yang ini wajib. Yang ini wajib ada. Kalau yang ini tak ada, tiba-tiba ada jawapan saja,
2 markah ni hilang, 3 markah ni hilang. Awak cuma dapat 1 markah saja masa kembangkan kat sini. Faham tak? Yang ini kena ada. Pemfaktoran ni kena ada. Wajib ada. Wajib ditunjukkan. Okay, jelas Senang kan? Okay, seterusnya. Soalan nombor 4. Aswad ada ke Aswad? Aswad? Baca sikit ni Aswad. Soalan nombor 4 Aswad. Baca lah Wat. Oh. Mic dia problem tadi tu. Apa Aswad? Okay. Boleh baca tak? Hafiz dah masuk belum Hafiz? Hafiz dah bangun belum? Ada Hafiz ni? Hafiz kat kedai mamak ke apa? Hafiz? Hafiz buka dia ego. Oh dia buka je, lepas tu dia dia tinggal kan? Ada Hafiz? Mana awak? Okay, baca ni. Baca soalan ni. Boleh baca tak Hafiz? Mic tak ada ke? Mic tak ada ke? Atas katil? Tak boleh baca? Apa pasal? Aduh, hai. Macam-macam lah awak ni. Okay. Okay lah, Asri je lah baca. Suara Asri je tadi. Pemalas Hafiz. Tak apalah Asri, pasal awak. Pasal kali pertama masuk kan. Hafiz baca. Asri baca Cuba Asri. Saja 4 menunjukkan sebuah perpecahan berbentuk kuboid dengan keadaan sebuah kon tegak dengan tingginya 24 cm dan tapaknya berdiameter mn. Dikeluarkan daripadanya. M dan N masing-masing ialah titik tengah bagi EF dan GH. Diberi bahawa VM sama dengan VN sama dengan 25 cm. Okay. So? Dengan menggunakan X 22/7 hitung isi padu dalam cm ketiga perpecahan yang tinggal. Okay, so ini adalah soalan isi padu dan pekerja kan. Okay, awak kena ingat Okay, dalam ni kita ada rumus. Dalam ni kita ada rumus ni. Isi padu. Kita kena gunalah rumus. Pergi selak balik rumus dekat muka surat depan tu. Okay, isi padu yang kita perlukan adalah isi padu apa tadi? Yang pertama tadi? Kon. Kon. Isi padu kon. Catatkan isi padu kon kat mana? Catatkan. Kon apa kon? Ni. 1/3 pi j kuasa 2 t. Okey, awak catatkan lah. 1/3, hilang kat note saya. Okey, catatkan kat sini. Kon 1/3 pi j kuasa 2 t. Catat ni awak belum dapat markah Dan satu lagi isi padu yang dia tak ada bagi dalam rumus tapi awak kena tahu. Ni adalah bentuk apa? Cuboid kan? Cuboid, isi padu cuboid apa? Panjang nak lebar tinggi. Panjang dan lebar darab tinggi. So dia nak isi padu yang tinggal. Tolak. So daripada, tolak lah. Tolak kan? Masukkan. Baiklah semua. Yalah buat lah. Mana buat dulu? Buat sama-sama. Buat sama-sama. So isi padu cuboid. So isi padu yang tinggal adalah isi padu yang tinggal. Isi padu cuboid tolak dengan Kon. kon. Isi padu kon. Okey, so isi padu cuboid berapa? Panjang dan lebar dan tinggi. Panjang dia berapa? Dia ada bagi tahu kat atas tu. Berapa cepat bagi tahu cikgu. Panjang dia berapa? Tak ada cikgu, kena cari. Apa yang kena cari? Tinggi dia 24. Panjang dia. Tinggi ni kon. Tinggi kon ni 24. Tinggi So kon. tinggi pun 24. Tinggi kon dengan tinggi cuboid sama tak? Sama 24. Okey, ini diameter. Ini diameter tak tahu? Diameter untuk apa? Kon berapa? Tak ada, kena cari. Guna teorem Pythagoras. Diameter tak diberi. Okey, guna teorem Pythagoras. Okey, awak guna teorem Pythagoras macam mana? Tengok sini. Ini adalah kita nak cari tinggi untuk kon kan? Kena tahu garisan ni dengan yang ni. So ada bagi tahu tak? Ni berapa ni? VM tu 25. VM 25. Nampak ni VM 25. Ini adalah sebuah segitiga bersudut tegak nampak tak? Okey, ini bersudut tegak. So kita nak cari ni. Jari dia. Ini 25. Sini tadi berapa? Tinggi dia 24 kan? So apakah ni? Cari ni dulu. MN.
MN kuasa 2 sama dengan 25 kuasa 2 tolak 24 kuasa 2. 24 kuasa 2. Berapa? MN saja. Tekan kalkulator cepat. Berapa dapat? Berapa Asno? 7 ke? MN. 7. Jadi dah MN ni 7. Kalau sini 7. M ke titik tengah tu 7. Ini jejari dia bukan MN ini O katalah O. MO O katalah O. Sini 7. Sini pun 7. 7 tambah 7? 14 kat sini Okey. So isi pada cuboid tadi panjang, darab lebar, darab tinggi. So panjang dia 16. Lebar dia 14. Tinggi dia 24. Awak tolak dengan isi padu pun 1/3. Pi dia 22/7. Okey, jejari untuk ni berapa? Jejari untuk kon 7. 7. Pi J kuasa 2 maknanya 7 kuasa 2 dan tinggi untuk kon tadi kita dah cari tadi dah dapat 24. 24 Tinggi tu adalah daripada tapak ke puncak. Dia mesti bersudut tegak. Okey, bukan 25. 25 tu bukan tinggi dia. Tinggi dia 24. Okey, tekan kalkulator sekarang. Berapa dapat? Berapa dapat? Tekan kalkulator. Ni awak tolakkan je. Berapa dapat jawapan awak? Senyap je. Kita semua tekan kalkulator senyap. So 100, 400, 4000, 4144. Dapat tak? 4144 jawapannya. Okey. Dah tekan kalkulator dah. Okey. Kat mana markah dia? Cikgu nak bagi tahu markah ni. Kalau awak tulis macam ni, berapa dapat markah? Awak tulis macam ni, berapa dapat markah? Okey. Kat sini Kat sini. Dengan sini. Dengan ditolakkan. Dengan ditolakkan ni. Formula ni dah masukkan dengan tolak dengan isi padu kon ni. Isi padu cuboid, tolak isi padu kon. Dah dimasukkan nilai dia. Sini 1 markah, sini 1 markah, sini 1 markah. Dan jawapan 1 lagi markah. Jumlah markah 4. Jelas tak? Senang ke susah nak dapat 4 markah ni? Ini kena carilah. Ini kena cari ni. Ni nanti awak boleh ambil gambar ni, nanti awak cuba buat lagi sekali Kejap lagi saya akan bagi skema. Okey, seterusnya. Nombor 5, soalan apa ni nombor 5? Nombor 5 soalan apa? Memuaskan persamaan linear serentak. Okey, matriks tengok soalan. Dia kata kaedah matrik tidak dibenarkan. Jangan gatal-gatal guna kaedah matrik. Kalau guna kaedah matrik walaupun jawapan betul dapat 0 markah. Jangan guna kaedah matriks. So yang ni kita guna kaedah apa? Penghapusan atau pergantian. Nak hapus ke nak ganti? Mana senang? Persamaan serentak ni. Nak penghapusan ke pergantian? Mana-mana pun boleh. Awak boleh buat soalan ni Okey, jawapan dia cikgu bagi jawapan nanti. So 5.4 dengan 7.5. Semua orang tahu semua orang tahu Saya tak payah tunjuk lah ni. Saya akan tunjuk soalan yang lebih susah lah. Okey. So akan dapat jawapan 5.4 dengan 7.5. Siapa yang betul? Siapa betul kat sini 4 markah? 4 markah. X sama dengan 5.4, Y sama dengan 7.5. Guna kaedah penghapusan atau kaedah apa bondol. Jawapan cikgu hantar. Okey. So nombor 5 saya tak akan tunjuk, awak buat sendiri kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Okey, nombor 6 soalan penakulan matematik. Okey. So apakah premis kedua? Premis pertama, semua pentagon sekata mempunyai 5 sisi yang sama panjang. A, B, C, D ialah mempunyai sisi ialah sama panjang. Okey, kat sini yang pertama dia kata semua. 5 sisi yang paling panjang ni dia dah tulis kat sini. 5 sisi yang paling panjang. So apa yang pentagon sekata? Tak boleh lah semua. Premis kedua tak boleh semua. Tak boleh. Mesti ambil fokus kat dia. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E adalah Pentagon sekata. pentagon
Sekata. Senang kan? Janganlah ulang balik ayat dia. Yang ayat ni yang dah dari ulang ni awak potong. So apa yang tinggal kat sini? Janganlah ambil semua sebab semua untuk premis pertama. So kita ambil fokus kepada dia punya kesimpulan A, B, C, D, E adalah pentagon sekata. Satu markah kat sini. Okay. So yang kedua, B. Lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan semua atau sebilangan untuk membentuk pernyataan benar. Nombor perdana ialah nombor ganjil. Adakah semua nombor perdana nombor ganjil? Dia nak benar tau. Ada tak nombor genap yang nombor perdana? Ada tak? Sebilangan. Okay, ini sebilangan. Okay, yang ni jawapan ni awak jangan tulis kat sini tau. Dia ada ruang jawapan kat bawah. Awak tulis kat jawapan sini tau. Jangan tulis dekat sini. Yang ini saya nak conteng-conteng je. Ni awak tulis jawapan dekat ruang jawapan yang disediakan. Takut pemeriksa tak nampak jawapan awak. Okay. So, seterusnya C. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Tak, dia guna or kan? Or tu atau. Atau mesti salah satu benar. Awak tengok. 2x tambah 3 sama dengan 5x. Benar atau palsu? Palsu kan? Dan negatif 8 lebih kecil pada negatif 11. Benar atau palsu? So, nyatakan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. So, jawapan dia benar ke palsu? Palsu. Palsu. Benar lah. Palsu mesti dua-dua, salah satu mesti benar. Kalau salah satu benar, dia benar. Untuk atau. So dia akan jadi benar. Okay, jawapan dia benar. So tulis saja bahagian C ni benar. Tulis bahagian C benar. Okay, yang ini adalah urutan 50 sen hari ke-5, hari ke-6 jadi RM2. Hari ke-7 jadi berapa ringgit ni? 1, 2, 3. Berapa ringgit ni? RM1.50. Hari pertama 50 sen, hari kedua RM2, RM4, RM50 sen. Jadi Ali ingin menyimpan wangnya sehari, dia masuk sebiji duit shilling 50 sen ke dalam sebuah kotak mulai hari ke-5 pada bulan Januari. Kenapa dia kata bulan Januari? Kenapa dia cakap bulan Januari ni? Apa kena-kena? Okay. Sebab kita tahu Januari ada berapa hari Okey, Rajah 6 menunjukkan jumlah bilangan 50% yang telah disimpan oleh ahli dalam kotak pada hari ke-5, ke-6, ke-7 dalam bulan Januari. Buat satu kesimpulan secara umum bagi bilangan duit shilling 50% bagi kotak N dalam bulan Januari. Okey, ini N dia berapa ni? Ini hari pertama kan? Ini hari pertama. Hari ke-5, 5, 6, 7. So hari ke-5 N kat sini. N dia sama dengan 5, 6, 7. So kalau hari yang ke-30, hari yang ke-N dalam bulan Januari, bagaimana rumus awak? Boleh buat. So kat sini berapa? Apa kita nak kata ni? N dia. Ada idea tak? Okay, saya tengok jawapan dia terus. Okay. N tolak 4. Okay, awak tengok sini. N tolak 4 kuasa 2. Di mana N sama dengan 5, 6, 7. Ini jawapan dia. Saya malah nak fikir-fikir. Nak ambil masa awak untuk berfikir ni. Lama sangat awak fikir ni. Okay. So, N tolak 4 kuasa 2. Di mana N sama dengan 5, 6, 7. Awak buat macam ni Kat sini satu markah. Sini satu markah. Ini mesti ada 5, 6, 7 ni mesti ada apa? Mesti ada titik dot mesti disambungkan titik. Kalau tak ada dot 5, 6, 7 saja awak tak dapat markah. Satu markah ni tak dapat. Senang okey. Seterusnya persamaan garis lurus nombor 7. Persamaan garis lurus. Apakah persamaan garis lurus QR? Apa dia cakap kat sini? Dua garis selari OP dan QR. OP dengan QR selari. Si titik O ialah asalan, garis lurus ST adalah selari dengan paksi X. Cari persamaan garis lurus. Okey, sekarang ni nak cari persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Yang ini selari kan? Dia nak persamaan garis lurus QR. QR ni kita tak tahu, kita ada satu titik saja. Nak cari persamaan garis lurus kita perlu dua titik. Tetapi M untuk QR ni adalah bersamaan dengan M untuk OP. Jadi kita gunalah MOP ni yang kita dah tahu. Okey, MOP apa?
Kalau pada asalan 2/3. kosong. So y tolak x, so dapatlah 2/3. Tengok je dah dapat jawapan. Okay, so garis lurus QR. Sekarang kita gantikan. M sama dengan 2/3 pada titik apa? Negatif 3. So M dia adalah 2/3. So gantikan sekarang. Ini paksi X. Ini. Okay, ini koordinat X. Ini koordinat Y. So Y sama dengan Y 4 sama dengan M dia 2/3. X dia -3. -3 tambah C. Cari C dulu. So awak akan dapat sini 2 darab -1. Betul? So C sama dengan 6. So persamaan dia Y sama dengan 2/3x tambah 6. bagus. 2/3x tambah. Apa suara itu? Siapakah itu? Suara yang bersuara sumbang. Tahu kat mic Fiz. Lawa. Okay. So dekat sini awak buat. Okay, dekat sini awak dapat 2 markah. 2 markah. Dengan digantikan kat sini kan. 1 markah, 1 markah. Okay. Seterusnya dia kata apa? Pintasan X bagi garis lurus QR. Pada garis lurus QR. Okey, jadi persamaan tadi awak dah dapat kan? Nak cari pintasan X. Apa yang kosong? Pada pintasan X, apa yang kosong sini? Y sama dengan kosong. So gantikanlah bila Y kosong, gantikan dalam ni dalam persamaan ni. 2/3x tambah 6. Tambah. Okey, so kat sini negatif 2/3x sama dengan 6. So x sama dengan 6 darab 3 bagi negatif 2. So berapa? 1, 3. Jadi pintasan x adalah negatif 9. Biar saja jawapan macam ni. Okay. So jawapan dia markah awak dekat mana? 2 markah lagi kat sini. 2 lagi markah kat sini. Lumayan? Lumayan tak? Lumayan. Ini masih ditunjukkan. Ini mesti ditunjukkan. 1. Ini mesti ada sama dengan kosong. 1 markah. Ini mesti ditunjukkan dapat markah. And then jawapan 1 lagi markah. Kat sini 2 markah Okay, seterusnya apakah persamaan garis lurus ST? ST ni. So ST ni macam mana kita nak cari? X sama dengan 6. Macam dapat X sama 6? Y sama dengan Dia adalah Y sama dengan berapa? Nak kena tahu. Yang ini pintasan Y dia sama dengan persamaan ni kan? QR ni. Persamaan QR. Tadi X sama kosong kan? Pintasan X. Sekarang pintasan Y. Kalau nak cari pintasan Y, apa yang kosong? X sama dengan kosong. Okay, so Y sama 2X, X sama kosong kan? Jadi Y sama dengan 2/3 kosong tambah 6. So Y sama dengan berapa? 6. Faham tak? Bila nak cari, kalau nak cari pintasan Y, X sama dengan kosong. Kalau nak cari pintasan X, Y sama dengan kosong. Faham? Beberapa tahun soalan macam ni keluar dah. Soalan macam ni keluar. Awak terbalikkan saja. So lagi 2 markah. Lagi 2 markah di sini. Lagi 2 markah kat sini awak gantikan. Yang ni awak kena tahu. Awak gantikan dengan kosong. Awak gantikan dengan kosong 1 markah dan jawapan 1 markah. Lumayan tak? Markah dia berapa? 6 markah. 6 markah Tadi 2 markah. Yang atas tadi 2 markah. So 6 markah. Garis lurus. Okey, tak rugi awak belajar garis lurus. Kertas 1 ada, kertas 2 pun ada. Okey, boleh sempat lagi belajar nanti Okey, seterusnya. Nombor 8 soalan apa ni? Siapa tahu? Nombor 8. Yang perempuan senyap pula hari ni. Matrix. Okey. Aminah mempunyai 30% kepen stem, 6% dan 8%. Jumlah nilai stem ialah RM22, 4%. Gunakan kaedah matrix. Cari bilangan 6% dan 8% yang dimiliki oleh Aminah. So macam mana persamaan yang pertama? Nak matrix kita ada 2 persamaan. Mesti ada 2 persamaan. So berapa? Berapa? Cepat. ABCD. Apa ABCD? Aminah mempunyai 31. Apa persamaan cikgu nak buat yang pertama ni? X tambah Y sama dengan 31. X
tambah Y sama dengan 31. Ini adalah X ni untuk 60 sen dan Y ni untuk 80 sen. Jumlah 60 sen dengan 80 sen mesti sama dengan 31. Yang pertama. Daripada persamaan ni kita dah dapat, daripada ayat ni kita dah dapat persamaan. Okey, ayat yang kedua. Apa dia? Ayat yang kedua. Jumlah nilai stamp ialah RM22.40. Sekarang dia dah cerita pasal wang pula. Kalau cerita pasal wang, kita masuklah sini. Tambah Y Apa X? 22.40. Okey, macam ni sama dengan 2240. Okey, apa ni? 60 tambah 80. 60 X yang tambah 80 Y. 60 ni untuk X, betul tak? 60 sen ni kalau okey, sekarang 22.4 lah, waktu 22.4 saja. Sebab dia dah puluhan kan. Okey, so barulah kita boleh masukkan dalam persamaan matriks. Okey, macam mana persamaan matriks? Pertama sekali awak mesti jawab bentukkan persamaan kan. Yang kedua, masukkan dalam persamaan matriks. Apa ni? X berapa? 1 1 60 80. Unknown dia XY sama dengan 31 dengan berapa ni? 22.4. 22.4. Okey. 22.4. Okey, matriks yang pertama mesti persamaan. Yang kedua tukar kepada bentuk matriks. Yang ketiga kita songsangkan. Macam mana nak songsangkan? 1 per kena tahu. 1 darab 80 tolak 1 darab 60. Dan huruf akan terduduk. Sini 80, kat sini 1. 1 negatif 1 negatif 60. Dan mesti ada tulisan ni lah. 31 22.4. 5. 22.4 4. Okay. And then kerja kita buat apa? Tak payahlah darabkan tu. Kita guna saja kalkulator Guna kalkulator mod. Berapa kali mod? Tekan. 3. Okay. Sekarang kita guna unknown Kita guna unknown. Equation 1. Unknown dia berapa? 2. So masukkan A1 1 sama dengan B1 1 sama dengan 31. And then A2 60. B2 80. And then dia punya tu 22 point C1 So kita akan dapat jawapan. Betul ke jawapan cikgu? Apa? Negatif 4.33 dan satu lagi. Betul ke jawapan cikgu ni? Ke ada yang salah? 35.53. Okay. So, mesti dikeluarkan X sama dengan negatif 4.33 dan Y sama dengan 35.53. Mesti dikeluarkan. Baru dapat markah. Okay. So, kat sini ada 6 markah kan? Satu markah tadi tukar kepada persamaan. Satu markah lagi tukar kepada persamaan metrik. Satu markah disongsangkan. Okay. Dan satu markah ni untuk jawapan yang dah dikeluarkan lagi satu markah. Kalau awak tak keluarkan, awak akan hilang satu markah. Okay. Betul tak? Boleh tak? Boleh follow tak? Boleh. Buat tak? Okay, boleh. cikgu nanti cikgu cek balik jawapannya Okay, seterusnya soalan nombor 9. Ni soalan apa ni? Tajuk apa ni? Tajuk apa? Graf. Tahu graf. Tajuk apa? Tajuk. Baru tajuk. Graf fungsi pula kat sini. Bukan. Melata lah kau. Apa? Keturunan. Keturunan dan luas. Dongakkan. Makan. Kau kan? Keturunan dan luas di bawah graf. Okey, awak tengok ini laju graf ni awak tengok. Graf laju melawan masa. Laju melawan masa. Awak tengok. OP. Dia cakap OP apa? Graf OP mewakili bas.
Okey, ini bas. OP ni bas Awak terus je lah, awak label dekat awak punya sekitar soalan ni nanti. Okey, ini bas. Dan graf QRS mengkali kereta. Ni kereta. Okey. Kemudian kedua-dua kenderaan itu memulakan perjalanan mereka pada masa yang sama melalui laluan yang sama. Nyatakan kereta itu bergerak dengan laju seragam 60 dalam tempoh masa. Nyatakan nilai V. Ini tengok saja dapat jawapan. Okey, awak tengok. Ini bas kan? Bas ni dia meneruskan perjalanan makin lama makin laju, makin lama makin laju sampailah makin lama dia naik sampailah 100 km per jam. Kereta pula dia bergerak tak? Laju dia berubah tak? QR ni berubah tak? Apa dia buat kereta ni? Dia Malar. dia apa ni? Dia malar. Dia memulakan perjalanan dengan katalah V ni, kelajuan V ni, and Kerajaan then lama. kemudian sampai dekat R apa jadi ni? Laju dia Tahan makin ke lama. tak ada. Perlahan-lahan sampailah dia berhenti. Okey? Nampak tak? Tapi bas ni dia terus saja. Kelajuan dia makin lama makin meningkat. Dia memecut sampai 100 km per jam. Okey? So soalan pertama, nyatakan kereta itu bergerak dengan laju seragam 60 km per jam. Okey, kereta itu bergerak dengan laju Kereta itu bergerak dengan laju seragam 60 km per jam. Inilah 60. Kita nyatakan kat sini. Nyatakan nilai V. Apa V tu? Apa soalan dia? Awak faham tak? Tak faham. Tak faham. Dia Cepat betul awak punya tak faham ni. V dia 60. Memang jawapan tu. Nampak tu? V dia 60. Tu je jawapan dia. Dia bagi markah cuma dah kat sini. Itulah kalau orang tak percaya dia tak dapatlah satu markah tu. Tengok tu lah. V dia 60 km. Oh, you go. Itulah ini MPSM punya. Percaya tak? Kan apa tulis? You go. Kedai breakfast mana buka lagi Apa dia? Kedai breakfast mana buka lagi? Apa warna? Amak ah. Kedai breakfast. Dia dah breakfast 24 jam tu. kan tau. Oh, kau dah sampai mamak dah. Dah sampai mamak dah. Buka gua. Tak apa, mamak tu sama-sama belajar. Okey. Seterusnya, hitungkan kadar perubahan laju dalam tempoh 2.4 jam. Hitungkan kadar perubahan laju bas itu. Okey, tengok bas. Kadar perubahan laju dalam tempoh 2.4 jam. So, kadar perubahan laju maknanya apa? Laju bagi masa. Pecutan dia lah. Dia punya kecerunan lah. Kadar perubahan laju maknanya M dia. So, 2.4 jam ni awak kena tengok kat sini. Ini berapa? Dibahagi dengan yang ini. Okey, so berapa? 100. 4 tolak kosong. Y dulu Ashwat. 100 tolak 100 tolak kosong. kosong. Bahagi dengan 2.4 tolak 4 kosong. tolak kosong. Okey, Y dulu Ashwat Okey, dapat berapa? Tekanlah kalkulator So, jawapan dia dekat sini 41.67. Okey, 41.67. Jawab soalan macam ni kena jawab. Dan seterusnya diberi jumlah jarak dilalui oleh kereta itu dalam T jam ialah 138. Hitungkan nilai T. Jumlah jarak. So awak tengok sini, dia suruh cari jarak untuk kereta. Kereta ni adalah bentuk dia apa? Bentuk dia apa ni? Bentuk apa? Bentuk apa Segitiga. ni? Trapezium. Trapezium. Okey. Ni kereta ni. Kalau untuk graf laju masa, nak kira jarak adalah jumlah luas. Dan luas dia adalah trapezium. So awak tengok formula trapezium kat depan tu. Kita tengoklah. Diberi jumlah jarak untuk T jam. Keseluruhan perjalanan lah 138. Hitungkan nilai T. Jadi kat sini awak kena masukkan lah. Apa? Trapezium. 1/2. A dia berapa A? Untuk kereta. QR berapa? Ni, 2 sisi yang selari. Ini berapa? Ini berapa? 1.6. 2.6. Tambah. Ini berapa? Kita tak tahu. 2.4 T. Bukan. T
T. Kita tak tahu T. Oh, tidak Okey, tahu. darab dengan panjang dia berapa? B tadi? 60 kan? 60. Adalah sama dengan 138. So awak carilah T. Nak cari T macam mana? Nak cari T macam mana? 1.6 bahagi 2 ni semua. Nak cari T adalah 1.6 tambah T sama dengan 138 bahagi 60 darab dengan 2. Saya pindahkan ke sana. Berapa dapat ni? Okey. Ni nak mode clear semua. Shift mode. Berapa dapat? Cuba darab. 138 awak bahagi dengan 60 and then darab dengan 2. So awak akan dapat kenapa dia tak clear? Shift mode 3. Okay, awak tak reset tadi ya. 138 bahagi 60 darab 2. Apa dapat? 4.6. Kan? 4.6 tu adalah 1.6 tambah T. So T saja 4.6 tolak 1.6. Cikgu tunjuk jalan kerja ni satu-satu supaya besok awak boleh ingat boleh ingat apa yang kena buat besok ni. So T dia adalah 3. So T adalah 3. Faham tak? Jelas tak? Jelas. Boleh faham tak soalan macam ni? So kalau besok keluar soalan laju dengan masa, awak ingat luas di bawah graf tu adalah jarak dia. Okey, yang hijau ni awak tengok. Boleh Okey. Dan Lalu seterusnya soalan C tu. itu untuk soalan C. Okey, seterusnya soalan nombor 10 ni tajuk apa ni? Tajuk apa? Barangkalian. Barangkali lah, suka barangkalian. Okey, satu kad berlabel dengan huruf P dan satu kad berlabel dengan huruf Q. Okey, lengkapkan ruang jawapan sampel. Okey, ini dia dah bagi sampel ni dia dah beri dah. M2, M0, M2. So awak kena sambung sampel ni. Okey, sambungkan sampel dia. So dan jumlah pun dia dah bagi dah. Okey, kemudian lengkapkan ruang sampel. Kemudian kebarangkalian bahawa kad-kad yang dipilih itu berlabel dengan huruf konsonan dan berlabel dengan, okey, perkataan ni apa? Dan. Dan di mana konsonan pun ada, konsonan ada dan huruf kosong dengan nombor kosong. Mesti ada dua-dua, konsonan dengan huruf kosong. Itu beza dia. Kalau ini pula, ada yang dah buat ke soalan ni? Yang ni apa? Atau. Kalau atau makna dia semua huruf vokal. Semua vokal. Semua vokal masukkan. Apa vokal kat sini? Vokal kat sini apa? A kan? Semua yang ada A tu awak masukkan. A ni semua awak masukkan. A apa ni kan awak masukkan. A apa ni awak masukkan. Atau nombor genap. Nombor genap tak apa sajalah. Nombor genap yang ada kat sini 2. Masukkan sini 2. Nombor genap dengan 2. Atau ni, atau kena ada dua-dua. Konsonan mesti combination dua-dua. Atau maknanya semua A kena masukkan. Semua genap kena masukkan. Semua vokal kena masukkan, semua genap pun kena masukkan. Faham tak? Beza dan dengan atau. Boleh faham tak? Kalau buat soalan faham lah. Kalau tak buat memang lah. Okey, seterusnya. Okey, ni tajuk apa ni? Tajuk apa? Bulat. Ni tajuk bulatan. Bulatan. Dulu SPM tahun 2016 dia keluar pi kan. Pi dengan merry-go-round tu kan. Ni dia keluar jam. Tak tahulah tahun awak ni dia keluar apa. Okey, jadi kat sini awak akan tengok Ada soalan tak nak tanya? Adakah awak sudah buat soalan ini? Hitung bahagian jam besar-besar bersamaan dengan 3 jam besar kecil. Awak kena kira kan? Saiz dia ni. Saiz makna dia nak apa? Dia nak luas So awak kira luas jam ni, luas jam kecil ni berapa kali luas jam besar ni Okey, boleh buat tak? Nanti saya akan bagi skema. Okey. Ada soalan nak tanya tak setakat ni? So bahagian A jelas?
Bahagian A jelas? Betul Jelas. Okey, betul Okey, tadi saya kata dapat je soalan buat bahagian B kan? Buat bahagian B. Bahagian B buat tak? Buat. Okey, saya akan bincang pada orang yang buat. Saya akan bagi jawapan pada orang yang buat lah. Okey. Betul tak? Okey, yang buat. Terus tanda Yang dah buat. Betul. Tipu dosa mati seksa. Betul ke Kau betul? tak buat je. Dah tu. Aku tunjuk orang Tunjuklah. Nampak? Tak ada gambar. Tak ada gambar? Apa jawab? Okey, saya bagi pada orang yang jawapan dia. Tadi negatif 14 dengan 4. Satu markah. And then gambar raja, graf bawah mesti macam ni. Okey, saya lupa nak bagi tahu jawapan untuk matematik, tolong tulis dalam jawapan tadi bahagian satu tadi tu semua awak buat dalam pen dengan guna pen. Kertas graf macam ni, okey, boleh buat dalam pensel. Tapi make sure pensel awak tu pensel 2B lah. Sebab cikgu scan jawapan awak tu nanti cikgu akan nampak jawapan tu. Kalau tidak nanti cikgu tak nampak. So awak tulis guna menulis tadi tu jawapan yang bahagian A semua guna pen. Hanya daftaran dengan gambar raja dengan binaan awak guna pensel Okey, so sekarang straight line. Okey, macam mana nak cari straight line, tahu tak? Boleh cari tak straight line tu? Nak cari X tambah 5 ni macam mana? Cikgu nak perlu ulang ke? Nak kena ulang ke? Boleh juga Ego. Boleh juga. Okey, sekejap. Okey, awak tengok sini. Soalan dia. Okey, macam mana cikgu nak pergi? Nak pergi tengok soalan. Mana soalan dia tadi? Okey, soalan nombor berapa tadi? Ni. Soalan yang ni. Okey. Kenapa view dia jadi macam ni? Okey, soalan nombor 12 tadi kan? Saya tak jumpa toolbar saya. Ni. Okey, kat sini kan? Nak lukis graf? Okey, tak ada masalah Nak lukis graf tak ada masalah kan? Okey, tengok sini. Persamaan bahagian A, nak lukis graf tadi awak dah okey. Bahagian A ni dah buat, bahagian B dah buat kan? Sekarang ni awak tengok nak cari soalan bahagian D. D ni berapa markah ni? Awak tengok D. Dia ada berapa markah? 4 markah. So kena buatlah soalan D ni. Yang kat sini awak boleh dapat 8 markah kan? So soalan D. Awak tengok soalan D ni, dia suruh cari satu garis lurus yang sesuai pada graf anda untuk mencari nilai X yang memuaskan persamaan ini. So step pertama awak tengok bahagian A punya soalan tu, Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X tolak 10. Ini yang bahagian A punya soalan. Bahagian B pula apa? X kuasa 3 X kuasa 3 tambah 2X sama dengan 15. 15. Ini bahagian D tau, soalan bahagian D. Okey, tetapi bahagian D ni kita kena jadikan dia sama dengan kosong dulu. Faham tak? Kalau cikgu samakan dengan kosong, okey, cikgu samakan dengan kosong, bahagian D ni kita akan dapat berapa? Kosong sama dengan X kuasa 3 tambah 2X tolak 15 sama dengan kosong. Saya letak kat depan supaya saya senang nak matikan. Sekarang awak tengok. Ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Okey, persamaan 1 X kuasa 3, persamaan 2 pun X kuasa 3. Nombor ni sama ke tak sama? Sama kan? Sama. Kalau Tolak. nombor yang sama kita kena tolakkan dia. Supaya kita matikan. X kuasa 3 ni mati, X kuasa 3 ni mati. So Y, kat sini cikgu buat satu-satu kalau tak nampak. Y tolak kosong sama dengan ni X kuasa 3 tolak X kuasa 3 tambah 3X
tolak 2x. 2. Lagi? Lagi? Negatif 10 tolak Tak negatif buat 15. lah. Negatif 10. Saya tambah kat bawah Negatif 10 tolak Negatif 15. negatif 15. Tolak sebab dia wajib tolak dan negatif 15 sebab dia punya tanda negatif 15. So y tolak kosong, y sama dengan ini habis. X tambah 5. Tambah 5. X tambah 5. Mana x tambah 5? 3x tolak 2. X. Sekejap ada yang cikgu salah ke? 3 Tahu tolak cikgu betul 2. ke? Saya salah. Betul lah. 3 tolak 2 berapa? 3 tolak 2 berapa? X. Mana pen saya dah hilang dah. 3 tolak 2 x. Ni apa? Hutang 10 bayar 5. 5. So ini garis lurus kita dah dapat. Untuk soalan D kita dah dapat garis lurus. First step, nombor 1 buat garis lurus. Nombor 2 gantikan jadual buat jadual. Buat jadual. Okey, bila kita buat jadual, kita ambil nilai x ni dalam hati kita lah. Hati kita kata jadual tu dia nak daripada sini kan. Jadual tu mesti ada nombor yang inilah. So nombor kosong ada tak? Ada. Letak kosong. Bila x kosong, y sama dengan kosong tambah 5. Jadi y sama dengan 5. Betul? Bila x kosong, y 5. Okey, bila x kosong, y 5. And then kita ambil lagi satu salah. katalah. 5 Bila Kenapa lah salah? bila x kosong. Sekarang bila x, ambillah 2. So bila x 2, y sama dengan 2 tambah 5 berapa? 7. So sini 2, 7. So koordinat dia sekarang adalah apa? 0, 5 dengan 2, 7. Ini koordinat yang untuk garis lurus. Untuk garis lurus tu awak kena ambil koordinat ni. So awak lukiskan koordinat garis lurus tu. Okey. Awak lukiskan dia koordinat garis lurus tu. Sebab tu awak dapat macam ni. Okey. Nampak tak? 0.7 kat sini kan? 0.7 dengan 2, 5. 0 berapa tadi? 0.5 dengan 2, 7. So sambungkan guna pembaris. Kat mana dia kena dekat lengkungan ni? Kat mana dia kena ni? Awak gunakan pembaris saya punya pembaris tak lurus lah. Pembaris saya tak lurus. So awak gunakan pembaris, awak baca titik persilangan dia. So titik persilangan kat sini ada satu saja. Berapa titik persilangan? Dia ada satu saja. 2.2. So dia akan dapat berapa? 2.2. So dua markah ni untuk persamaan dengan garis lurus. Dan ini saja awak nyatakan titik ni 2 lagi markah. So markah kat sana jumlah markah mesti 12. Boleh Nak tunjuk jalan kira ke? Jalan kerja tu tak perlu ditunjukkan pun tak apa. Jalan kerja yang tadi. Jalan kerja ni untuk panduan awak lah. Ni yang cikgu tunjuk jalan kerja tadi. Yang cikgu tunjuk jalan kerja tadi ni. Ni jalan kerja ni. Jalan kerja ni. Sebab kita nak titik ni 05 dengan 27. Okey, untuk garis lurus. Gunalah flexible curve yang awak dah beli daripada saya tu kan. Okey, bawa satu je pembaris. Cukup. Okey, so ada soalan lagi nak tanya tak? Seterusnya soalan apa ni? Penjelmaan. Soalan penjelmaan. Okey. Penjelmaan T ialah translasi 3 negatif 4. Ini soalan 3 negatif 4 dan penjelmaan R ialah putaran 90 darjah lawan arah jam pada 04. Yang ini senang saja. So awak kena nyatakan koordinat. Okey, yang pertama buat TP. Awak buat apa dulu? Kalau TP buat apa dulu? Buat P. P apa? P adalah pembesaran dengan faktor skala 2 pada pusat negatif 1, 0.
Negatif 1, kosong. 1, kosong. Ini pusat dia. Okey, so awak, saya tak ada pembaris kat sini lah. So awak sambungkan ni. Dia mesti 2 kali Dia akan dibesarkan 2 kali daripada pusat. So 1, 2. 1, 2. So sekarang titik dia dekat sini. E prime yang pertama dekat sini. Koordinat dia berapa? Nyatakan kat sini. Negatif 5. Berapa? 3. Titik dia. P dulu. Lepas buat P, buat T pula. T apa? Translasi. 3, negatif 4. So dia gerak. 1, 2, 3. And then 4 kali ke bawah. 1, 2, 3, 4. So koordinat dia dekat sini sekarang. Apa dia? Apa koordinat dia? Negatif 1. Tak. Negatif 6, 7. Pokok dot what? Negatif? Negatif 8. Negatif 8. Betul 8 Negatif 1. 1. Okey. So kena tulis. Ini pun awak tulis, ini pun tulis. Kalau awak tak tulis, awak ambil jawapan yang akhir saja. Kalau jawapan awak salah, awak tak dapat markah. Kalau jawapan ni salah tapi ada lagi markah kat sini. So ini markah 1 markah, kat sini markah 1 markah. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Okey, seterusnya penjelmaan R ialah satu putaran. Penjelmaan R ialah satu putaran. Okey, saya ambil warna lain. Okey. Penjelmaan R ialah satu putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat 04. Okey, sekarang 04. Okey. 04. Ini adalah pusat putaran. Pusat putaran. Okey. Satu putaran lawan arah jam. So awak sambungkan lah. Sekarang ni ambil pembaris. Ambil pembaris kat sini. Awak sambungkan titik dengan pusat. Dia kata lawan arah jam kan. Kalau macam ni dia ikut jam. Jadi dekat sini E ni dia akan bergerak ke sini. Betul tak? Lawan jam. Dia akan bergerak ke sana. Sebanyak sama juga kotak dia. Kat sini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kosong sini pun sama. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So akan dapat di sini kotak dia sama. Lawan arah jam. Awak sambungkan 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sini betul tak? So awak sambungkan kat sini. Ini 90 darjah. Sebab E ni dia akan bergerak lawan arah jam ke sini. So apakah koordinat dia? R. Kat mana koordinat dia? Kosong berapa tu? Kosong, negatif 2. Negatif 2. Okey, kemudian lepas R, dia buat P. P adalah, P tadi apa? Pembesaran. Pada pusat negatif 1. Ini pusat dia. Okey, so awak kira kat sini. Berapa kotak ni? Berapa ni? Berapa kotak ni? Daripada sini ke sini, kemudian awak gerakkan 2 kali. 2 kali gerak. So apa jawapan awak? Apakah koordinat dia? So dia mesti daripada pusat ke sini 2 kali, dia 2 kali sebab dia punya faktor skala dia 2. Jadi awak nyatakan koordinat dia. Sini 1 markah, dan sini lagi 1 markah. Penjelmaan saja untuk bahagian A ni ada 4 markah. Jangan tinggal, kena jawab. Okey? Kena jawab. Okey, seterusnya huraikan selengkapnya. WV tau. Huraikan selengkapnya V dulu. So V ni dia ni daripada objek. Objek yang pertama. Dia pergi image. Image 1. Image 2 lagi besar. Okey. Image 1 daripada sini ke sini awak rasa apa? Pantulan. Kalau pantulan jarak dia kena sama. So sini kita ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia punya paksi pantulan adalah yang ini. Betul tak? 1. Paksi pantulan. Shape mana tak? Garis lurus. Okey, so ini adalah paksi. Tak reti saya nak gunalah garis lurus ni. Dia ada 2 titik tu. Itulah awak pakai pembaris Boleh. Okay, awak pakai ruler. Okey, nyatakan apakah paksi pantulan dia? X sama dengan berapa? X sama dengan 1. X sama dengan
dengan 1. Jadi ini adalah paksi pantulan. Okey, garis aku dah putus dah. Okey, awak lukis pakai pembaris Okey, ini adalah paksi pantulan X sama dengan 1. So, awak mesti nyatakan kalau Pantulan X sama dengan 1. pantulan apa? Pantulan pada Garis. apa? Garis X sama dengan 1. Jangan tulis pantulan X sama 1, tak boleh. Dia kena huraikan tu kena ayat yang lengkap lah. So pantulan ni 1, maka garis X sama 1, 1, maka. Okey, dan W pula apa? Lepas dia pantulkan dia apa? Saiz dia berubah kan? Pembesaran pada apa pusat pembesaran dia? Pusat pembesaran dia apa? L. Yang tidak berubah pada pusat pembesaran L. Pada pusat pembesaran di titik L sorry. Pada pusat pembesaran di titik L. Tulis L saja. Kalau tak ada L ni awak boleh baca koordinat dia. Dengan apa? Skala. Apa skala? Jangan tulis. Kalau skala ya awak hilang markah. Dengan Faktor skala. faktor skala. Tulis K saja. K cukup. Okey. K berapa? Awak tengok panjang, tengok rumus balik. Tengok rumus. 3, 4, 5, 6. Ambil lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang image. 6. Image per objek kan? Objek dia berapa? 1 nisbah 3. 1 nisbah 3? 1 per 3. 1 per 3? 1, 3. 3 je go 3. 6 bagi 3 berapa? Baiklah Chong. 2. Bagi 3 terbalik. Kapan 3? 6 bagi 2 ke 3? Sorry. 6 bagi 2. 6 bagi 2. 6 bagi 2. 6 bagi 2. So akan dapat 3. So K dia kat sini 3. Mesti huraikan. Okey. Bila huraikan, okey bateri saya lemah sekejap ya. Oh ingat. Kau jangan buat. Pukul yang. Tadi ni. Sempat kurang. Awak Saya ada lagi lah. Okey. So awak ingat bila huraikan awak kena huraikan dengan lengkap lah kalau nak markah penuh kan. Huraikan mesti huraikan dengan lengkap untuk markah penuh. So pantulan ni 1 markah P1. Garis ni P1. Pembesaran P1. Pusat pembesaran ni kan P1 dengan K adalah P1. Dekat sini saja. Berapa markah? 5 markah. Boleh faham? Okey, dan nak cari luas kawasan berlorek ni okey boleh Luas kawasan berlorek tahu kan? Semua orang boleh? Awak guna rumus. Tengok dekat depan tu. Tengok dekat buku rumus tu. Tengok dekat buku rumus tu. Okey. Ni. Luas imej sama dengan K kuasa 2 luas objek. Ini tadi faktor skala. Kalau lupa apa benda skala, skala faktor ke skala faktor ke faktor skala ke kan? Awak tengok balik dekat rumus tau. Okey, kemudian luas objek sama dengan K kuasa 2 darab luas. Luas imej sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. Tengok balik kat depan. Okey. So, awak akan dapat apa ni? Diberi ABCD maka kawasan berlorek. Okey. ABCD ni yang mana? Imej ke objek? Imej ke objek ke? ABCD. Kat sini. Berapa? 30. Tak nampak pula. 30. So ini pun 30. Dia nak kawasan berlorek. Katalah kawasan berlorek ni X. Nampak tak? So macam mana rumus yang kita nak buat? 30 kali 3. 30 kali 3. So awak kena tahu tadi luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So luas image kita tak tahu, tapi luas image kita tahu X tambah berapa? X tambah 30. Betul tak? Sama dengan K dia adalah 3 darab dengan luas objek 30. So sekarang carilah X. Awak carilah X, senang saja. Soalan ni tiada tahu keluar, pembesaran memang akan keluar. So awak kena tahu guna. So 3 kuasa 2 9. 9 darab 3 berapa? 270. 70. Okay, so X saja 270, awak tolak dengan 30.
dapatlah 240. So berapa markah kat sini? 3 markah. So kena buat. Mesti dapatkan markah penuh. Boleh Okay. Soalan seterusnya statistik saya rasa awak kena tahu. Statistik ni okey saya ulang sajalah Saya ulang. Yang ini penting. Awak sekarang ambillah gambar. Okey. Kalau awak nak lukis, kita tak tahu tahun ni keluar soalan apa kan. Sebab okey sekarang ni awak kena tahu. Saya rasa kalau saya guna ni boleh tak? Ni. Okey. Okay. So kalau apa? Kalau dia suruh lukis ogif. Dekat sini apa? Kekerapan, longgokkan. Dekat sini sempadan atas. Ingat tu? Ogif. Okay, kalau dia suruh lukis apa lagi selain pada ogif? Ada 3 je. Histogram. Okay, histogram. Dekat sini apa? Pasti Y apa? Kerapan. Kekerapan. Pasti X? Titik tengah. Okay, ini tadi ogif tadi bentuk dia macam mana? Mesti awak lukis bentuk dia macam tu. Histogram dia macam KitKat. Awak mesti tambahkan satu kelas satu ruang 2 siang tu kena kosongkan. Supaya kita nampaklah kalau dia suruh lukis apa. Ini adalah apa? Histogram. Macam KitKat. Dan satu lagi kalau dia suruh lukis apa? Satu lagi apa? Poligon. Kerapan. Poligon. Baiklah Chong. Asal awak tahu kan, tak nak jawab je. Poligon kekerapan sama juga dekat sini. Kekerapan. Pasti Y, pasti apa? Titik tengah. Cuma beza dia kat sini awak kena tambah dengan kosong. Dia macam ni lah. Ini adalah poligon kekerapan. Dekat sini pun yang akhir ni pun kena tambah dengan kosong. Faham? Yang ni kena tambah kosong. Okey, mesti ditambah. Jangan tak tambah. Jangan suruh pemeriksa lah tambah. Ini mesti wujud. Ditambahkan. Kedua-dua tu ditambahkan. Ditambah dengan kosong. Mesti tunjukkan. Kita tak tahu. Tahun ni keluar yang mana. Sebab kita ada antara 3 lah. Sama ada ataupun dia keluar untuk macam tahun 2018 2018 dia bagi ogif dan dia suruh lukis poligon kekerapan. Jadi awak kena tahulah. Okay. Dan satu lagi ingatan saya, mesti dia akan tanya ni. Soalan bahagian B ni. Dia akan tanya min, berapa markah? 3 markah. Jadi kat sini awak mesti buat panjang. Mesti panjang. Min sama dengan kekerapan darab titik tengah. Katalah kekerapan darab titik tengah tambah kekerapan darab titik tengah tambah dan seterusnya dibahagi dengan jumlah kekerapan. Ini mesti ditunjukkan. Sini kekerapan, kat sini titik tengah. Mesti ditunjukkan sampai habis sampai habis jadual awak. Jangan biar jawapan awak dalam kalkulator and then bagi jawapan saja. And then biar jawapan awak ni dalam pecahan. Katalah 2504/10. Biar jawapan dalam pecahan macam ni. Jangan tukar kepada perpuluhan. Sebab bila tukar perpuluhan, kalau awak salah bunda, awak hilang 1 markah. Sebab dekat sini berapa markah? 3 tau. Tajuk untuk yang ini 3 markah. Kat sini awak tulis ni, penatlah tulis ni kan, tapi memang ada markah. Awak tulis satu-satu ni, pemeriksa akan cek satu ni. Kalau betul kat sini 2 markah. Jawapan kat sini 1 markah. So, jumlah markah 3. Wajib tulis panjang-panjang macam ni. Okay, jelas? Dan yang akhir sekali ni kena tahulah. Cari peratusan ni, nak bagi 12 markah kan. Soalan terakhir ni awak mesti jawab. Sebab mesti daripada ogif. Daripada graf awak. Awak kena tunjuk dekat graf tu. Bila awak lukis ogif kan, daripada graf tu awak tunjukkan. Walaupun dia 1 markah. Sebab nak jadikan awak 12 markah. Jelas? Ni semua orang ada lagi ke? Senyap je ni saya cakap seorang-seorang ke? Ada. Ada. Siapa ada tu? Kau buka amat buat. Tangan.
Okay. Tang tak ada. Okey, seterusnya tang mana lah ya. Okey, seterusnya soalan pelan, senang saja. Mesti awak ingat soalan pelan awak mesti lakarkan dulu. Lakarkan, masukkan ukuran macam ni kan. Baru boleh lukis saiz penuh. Jadi awak tak banyak padam-padam. Ingat pesan cikgu. Besok kan cikgu round je lah dekat luar dewan tu kalau awak tak ingat. Lakarkan, masukkan ukuran kat sini. 6. Sini berapa? Masukkan ukuran. Baru boleh lukis dengan cantik. Okey, jangan terus lukis. Kalau awak terus lukis nanti awak padam-padam, lukisan awak tak kemas. Awak action lah jadi arkitek besok kan. Okey. Okey, soalan pelan. Ingat Okey, kejap lagi cikgu akan send jawapan ni dekat awak. Okey, lepas tu ada soalan tak nak tanya ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Betul Okey, so cikgu harap, cikgu doakan semua 5ST, 5 apa yang ada kat sini, 5PA, 5SK ni semua dapat jawab dengan tenang besok. Dan cikgu doakan awak semua dapat semua dapat A+. Boleh? Saya harap soalan tak susah. Okey, apa-apa hal ada siapa yang nak pinjam jangka lukis ke? Ada tak? Awak ada jangka apa tu? Jangka lukis tu lah. Saya cikgu. Bawa. Semua sekarang ni awak sediakan dalam Awak punya. jangka lukis awak. Sediakan semua siap-siap. Alat tulis, geometri set, semua tu sediakan siap-siap dalam awak punya bag. Jangan lupa Okey, ada apa soalan nak tanya tak? Ada Okey, kalau ada awak boleh PM cikgu. Tinggal beberapa jam saja lagi, tak sampai 24 jam. Okey. So awak akan menduduki kertas 1 dan kertas 2. Matematik 1491/2. SPM 2020. Okey, saya harap tak ada soalan yang bocor. Kalau soalan bocor, satu Malaysia kena buat lagi sekali. Tak sudah-sudah lah awak. Sekarang ni pun dah tua sangat dah ambil SPM. Sekarang ni umur awak ni dah tua tau untuk ambil SPM tau. Betul lah tua. Tua. Lagi aswat. Lagi asri. Cikgu dah lagi tahu. tua kan? Okey, so kalau tak ada apa-apa, cikgu habiskan Google Meet kita hari ni. So cikgu doakan semua orang dapat jawab dengan tenang besok. So ada masa lagi outside. Okey, terima kasih kelas. Masih ke? Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Modern. Tak. Tahun ni Umar tak ajar. Jadi macam mana? Dah, jom. Macam ni. Asal dia save sebagai ni ya? Oops.